Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إن شاء الله. Kita sambung balik pengajian kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang dikarang oleh Imam Ibn Naqib Al-Misri rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu perbahasan ataupun kita masih lagi dalam perbahasan sembahyang. Cuma perbahasan yang kita masuk baru ni adalah perbahasan berkenaan dengan sutratul musalli wa daf'ul marri baina yadayhi. Ada tajuk itu tak? Tak ada Katanya wa yundabu lil musalli an yakuna baina yadayhi sutratun thulutha dhira' aw yabsutu أو يبسط مصلى فإن عجز خطا خطا على ثلاثة أذرع فيحرم المرور حينئذ. Baik, katanya wayundabu lil musalli, dan disunatkan bagi orang yang sembahyang. Di al-musalli di sini asal perkataan al-musalli adalah mufrad mudzakkar. Tetapi hukum ini bukan hanya khusus kepada lelaki. Bahkan juga ia merangkumi perempuan. Sebagaimana disunatkan kepada lelaki, disunat juga kepada perempuan. Disunatkan bagi orang yang sembahyang, asal makna al-musalli, seorang lelaki yang sembahyang. Kalau perempuan, al-musalliyah. Tidak gitu? Tidak gitu? Musalli, al-musalli adalah seorang lelaki yang sembahyang. Kalau perempuan, al-musalliyah. Tapi di sini merangkumi lelaki dan perempuan. Disunatkan. Maksud dia disunatkan. Kalau buat dapat pahala, kalau tinggal tidaklah berdosa. Baik, disunatkan bagi orang yang sembahyang. Disunatkan an yakuna baina yadayhi sutratun. Ada di hadapannya. Baina yadayhi, asal makna baina, antara yadayhi, dua tangannya. Kita jangan kata makna lagu tu. Baina yadayhi makna benda? Di hadapannya. Adalah di hadapannya. Baina yadaihi khabar muqaddam. Sutratun isim muakhar bagi yakun. Ada di hadapannya sutrah. Sutrah tinggi, qadar mana tinggi dia? Thulutha dhira'in. Maksudnya apa dia? Qadruha adalah thulutha dhira'in. Kadarnya 3 hasta. 3 hasta tu disebut tinggilah. Nisbah tulan. Nisbah benda tinggi. Dia tidak nisbah tinggi. Maksudnya sekurang-kurang sutrah. Sekurang-kurang sutrah yang disunatkan kepada orang yang sembahyang meletakkan perkara itu di hadapannya adalah 2/3 hasta. Thulutha 2/3, dhira'in dari 2/3 daripada 1 hasta. Maksudnya 1 hasta kita bagi 3, ambil 2. Itu maksud 2/3 hasta, lebih kurang dalam sekaki. Itu lebih kurang dalam sekaki. Itu nisbah ketinggian dia. Manakala nisbah lebar, itu tidak disyaratkan lebar. Faham tak lagi? Hanya kalau kita ambil kalau kita kata sebatang kayu, kita sebatang ranting kayu pun sudah memadai kalau kita pacak di hadapan kita. Dia tidak sama dengan sutrah ketika kita qada hajat.
Sutrah ketika kita qada hajat adalah untuk menutupi kemaluan kita. Maka ia disyaratkan lebar. Okey, jelas. Nampak tak ada perbezaan di antara sutrah orang yang sembahyang dengan sutrah ketika seorang saat itu qada hajat. Okey, habis. Disunatkan bagi orang yang sembahyang bahawa di hadapannya ada sutrah. Sutrah tinggi lagu mana? Thulutha dhira'. 2/3 hasta. Bukan dalam sekaki. Hukum dia sunat. Jadi kita nak sembahyang, sunat kita letak sesuatu di hadapan kita. Sama ada kita imam ataupun kita sembahyang seorang diri. Manakala makmum tidaklah. Makmum hak yang belakang, imam menjadi sutrah dia. Betul tak gitu? Makmum hak yang duduk belakang, imam jadi sutrah dia. Ni untuk imam dan untuk orang yang sembahyang seorang diri. Baik. Au yabsuqu musalla ataupun au yabsuqa musalla ataupun menghampar ia akan tempat sembahyang. Di musalla ni maksudnya seperti sejadah. Dia hapus sejadah. Dia masalah hapus sejadah ni adalah setelah daripada tidak ada sutrah di hadapan dia. Okey, boleh faham? Kalau ada sutrah, kena sutrah dulu. Dia hampa ni suatu benda di hadapan dia, contoh dia hapus sejadah kita kata lenirang tu musalla. Adalah setelah dia ada sutrah. Tapi kalau ada sutrah, contoh kita kata ada dinding depan, ada tiang depan sebagai contoh, ada pokok ke, maka terus jadikan perkara tersebut sebagai sutrah. Kalau tak ada, maka boleh jadikan benda sejadah tu sebagai sutrah. Itu maksud awya basuqa musalla. Fa in ajaza, maka jika tidak mampu, dia tidak mampu untuk menghampa musalla di hadapan dia, tempat sembahyang ataupun sejadah. Okey, boleh faham? Fa in ajaza khattan. Dia benda khattan. Khatta yang pertama fa'il madhi, khattan yang kedua tu dipanggil masdar. Membuat garisan akan satu garisan. Dia buat satu garisan. Sama ada garisan saat itu secara bujur ataupun secara melentang. Maksudnya, boleh dia buat garisan begini. Daripada tepi dia straight dia garis. Garis dekat atas ke depan. Faham lagi? Ataupun dia boleh garis depan dia begitu. Dia garis kat depan gitu. Kat sujud dia tu. Gitu kan? Ataupun dia garis straight gitu. Sama ada garis gini ataupun garis gini. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhati molek. Kita perhati molek. Yang mana dalam susunan dia, mula-mula sekali adalah kita letak sutrah. Okay, boleh faham? Kalau tidak ada sutrah, maka kita hampa sejadah. Kalau tak ada juga, kalau kita tidak mampu juga nak hapus sejadah sebab tak ada, susah nak dapat, maka dia buat satu garisan. Okey, itu cara susunan dia. Okey, boleh faham? Dia buat garisan. Tapi kalau kita tengok dalam hadis muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunangnya, Imam Ibnu Majah, begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata Rasulullah, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhi syai'ah." Apabila seorang di kalangan kamu sembahyang, maka hendaklah dia jadi di hadapannya sesuatu. Dia kena letak sesuatu. Dia kena jadikan sesuatu di hadapan dia. Tapi fa illam yajid falyansib 'asah. Kalau dia tidak mampu untuk meletakkan sesuatu di hadapan dia, maka dia pacok asah, rotang dia ataupun tukar dia depan. Pacok depan. Dan kalau tak ada tukar, fa illam yakul ma'ahu 'asah, maka jika tidak ada bersamanya tungkak, baik, falyakhut khatta, maka hendaklah dia membuat garisan, suatu garisan. Okey, boleh. Jadi di sana ada hadis
yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibn Majah, yang mana Nabi SAW menyebut orang yang sembahyang dia kena letakkan di hadapan dia sesuatu. Kalau tak ada jumpa benda, letak tak pacak tukar saja. Pacak kayu seputung depan, ranti kayu ke depan dia. Kalau tak ada, makalah dibuat satu garisan. Kalau kita tengok dalam hadis, tidak disebut menghamparkan musallah. Betul tak gitu? Jadi apabila tidak disebut dalam hadis menghamparkan musallah, hak yang disebut adalah meletakkan gurisan ataupun garisan, menggariskan garisan, maka sepatutnya musalla ni dia kena letak kediang. Dia kena letak dia buat garisan dulu. Sebab musalla tidak disebutkan dalam hadis. Faham? Tetapi kenapakah ulama mazhab Imam Syafi'i meletakkan menghampar musalla perlu didahulukan di atas membuat garisan? Kerana apa? Kerana hikmah kita letakkan sutrah di hadapan kita adalah untuk memberi peringatan kepada orang lain agar tidak melintasi di hadapan kita dengan dia melihat adanya sutrah di hadapan kita. Okey, boleh faham? Sutrah yang ada di hadapan kita ia memberi peringatan kepada orang lain untuk tidak melintas di hadapan kita. Okey, boleh faham? Jadi bermakna fungsi sutrah adalah untuk memberi peringatan kepada orang lain. Dan kalau kita tengok antara garisan yang dibuat di atas tanah, semata-mata garisan, dengan kita hampar sesuatu benda seperti sejadah, berarti boleh mana yang lebih berfungsi untuk memberi peringatan kepada orang? Mana? Apa jadah? Betul tak gitu? Apa jadah yang lebih kuat fungsi dia untuk isyarat kepada orang? Kita kalau kita sembahyang apabila kita apa jadah, ada tak orang gijik jadah kita? Tak. Mereka orang terbulah. Tapi orang yang tak tahu kalau benda. Hak tu baik daripada hutang Tasik Kenyir, tak tahu lama mana. Duduk sana. Faham tak lagi? Sebab maksudnya apabila diletakkan sejadah di hadapan kita, jadi orang tu dia berhati-hati untuk melintasi di hadapan kita. Berbeza dengan buat garisan. Kadang-kadang buat garisan orang tak nampak. Tama-tama buat garisan di atas lantai. Faham tak lagi? Atas tanah. Kalau sembahyang di padang. Yang mana atas tanah biasa ada garisan-garisan gitu. Jadi orang tidak ambil berat benda yang biasa. Jelas tak? Jelas tak? Tapi kalau letak jadah, orang akan berhati-hati. Sebab itulah dia kata mana kalau tak ada sutrah maka letak sejadah. Letak sejadah didahulukan di atas membuat garisan kerana melihat kepada fungsi. Melihat kepada fungsi meletakkan sejadah ia lebih kuat daripada fungsi membuat garisan. Boleh faham tak? Dia membuat garisan ala thalathati adhru' di atas 3 hasta. Baik. Maksud 3 hasta ni adalah daripada tempat dia letak 2 tapak kakinya hingga kepada penghujung garisan tersebut ataupun penghujung sutrah. Jadi biarlah di antara dia dengan sutrah saat ni tu adalah 3 hasta ke bawah. Okey, boleh faham? Biarlah benda 3 hasta ke bawah. Itu maksud dia. Katanya fayahrumul mururu hina idh, maka haram melintasi di hadapannya pada ketika itu. Jadi ketika seorang meletakkan sutrah di hadapan dia, maka orang yang nak lalu depan dia, hukum dia adalah haram. Dosa. Bukan dosa kecil. Dosa besar. Bukan dosa kecil. Jangan main gurau. Melintasi di hadapan orang yang sembahyang, hukum dia adalah dosa besar. Bukan dosa kecil. Dalilnya, di dalam satu hadis yang mana Nabi SAW menyebut, "Law ya'lamul marru baina yadayil musalli madza 'alaihi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Andai kata ataupun sekiranya orang yang lalu di hadapan orang sembahyang mengetahui dosa sebab dia lalu depan orang sembahyang saat itu,
maka nescaya dia berhenti selama 40 tahun untuk tunggu depan tu, tak mau tidak melintasi, hal tu lebih baik daripada dia berbanding dia melintasi di hadapan orang tersebut. Kena ingat, ketika ada sutrah, maka lalu depan orang bayang hukum dia adalah haram. Tapi lalu yang dikatakan haram adalah lalu di antara sutrah dengan orang. Tapi kalau lalu dilepas daripada sutrah, tu tak ada masalah. Okey, boleh faham? Yang kata haram bila lalu di antara sutrah dengan orang tersebut. Kalau lalu atas sutrah tu, apa ke tak? Tu tak ada masalah. Haram. Tetapi haram pun ada syarat. Syaratnya adalah orang yang sembahyang tu tidak melakukan kecuaian ataupun tidak melakukan taksir. Kalau dia melakukan ataupun dia taksir, kerana taksir dia, siapa orang lalu depan dia, maka tak haram. Contoh, dia pergi sembahyang tempat laluan orang keluar masuk. Sedangkan tempat lain banyak, sengelai pergi sembahyang situ. Ada taksir tak? Ada taksir. Nampak lagi? Ada taksir kan? Ada kecuaian daripada dia. Maka, tak harang lalu. Tidak harang lalu. Sama juga ketika mana ada ruang yang terbuka pada sah hadapan. Sepatutnya apabila ada ruang, mesti kita kena penuhkan ruang tersebut. Tiba-tiba sah belakang, tak cara. Kita duduk tengok belakang tu ada ruang depan. Maka sunat kita isikan ruang yang kosong tersebut. Sunat kita isikan ruang yang kosong tersebut. Boleh faham? Sunat. Haram tak kita lalu depan orang? Tak. Kerana benda? Kerana orang yang berada di hadapan kita, yang dekat dengan benda soal yang kosong saat itu, telah melakukan suatu kecuaian ataupun dia telah cuai. Jadi bila dia telah cuai, maka tidaklah haram. Faham tak lagi? Fayahrumul murur hina itu. Katanya, wa yundabu daf'ul mari bil ashal. Jadi sunatkan menolak orang yang lalu dengan cara yang lebih paling mudah. Cara paling ringan. Jadi kalau lalu depan, tolak. Tahan tangan, tolak. Tapi kena guna cara yang paling lembut dulu. Jangan taruh ringasal lalu, orang lalu depan, dong, wisi gunung atas muka lalu. Lalu depan agak. Pom, wih lalu. Faham lagi ya? Ataupun lalu tolak. Dia mari sembang. Nongenya kawan ni. Itu tak boleh. Dia kena benda. Sunat tolak saat ni tu. Orang yang lalu, orang yang melintasi depan dengan cara yang ashal, yang paling mudah. Lepas tu wayazidu qadar al-hajah. Lepas tu dia tambah kadar hajat. Kalau nampak kita tahan sikit, dia tolak. Tambah lagi. Tambah kadar diperlukan. Sebab dia suruh ambil yang al-ashal, yang paling dia, paling rendah. Lepas tu, kalau nak buat kerah, tengok keperluan. Tengok dia. Tengok keperluan. Jadi ditambah qadar al-hajah. Bandingannya adalah kas-sa'il. Seperti sa'il. Sa'il ni adalah orang yang menyerang. Orang yang menyerang. Itu makna sa'il. Orang yang datang dia serang. Itu makna sa'il. Orang datang dia serang kita. Dia nak memudaratkan kita. Nak menyakiti kita. Baik. Kita tolak lah. Sunat kita tolak. Faham? Sunat kita tolak dia. Maksudnya sunat kita ataupun dituntut kepada kita saat itu dan ataupun dibolehkan kepada kita adalah untuk menghalang perbuatan jahat dia kepada kita. Perbuatan dia cuba menyakiti kita. Kita halang. Dia boleh faham? Tapi cara menolak dia adalah mula dengan cara yang paling rendah. Nampak dia kau bekeng, kita buat kau bekeng. Itu maksudnya. Wa yazidu qadar al-hajati kas-sa'il.
Fa immata fahadar. Maka jika dia mati, maka fahadar, maka sia-sia. Kalau mati, sia-sia. Mati siapa orang lalu di hadapan orang sembahyang? Sia-sia. Maksud dia sia-sia, tidak ada qisas dan tidak ada diat. Tak ada bayar benda. Sebab apa? Sebab kecuaian daripada orang lalu depan. Kecuaian daripada dia yang lalu depan. Faham lagi? Kecuaian dia. Maka sedangkan menahan orang lalu depan saat itu adalah perkara yang dituntut oleh agama. Maka orang yang menyerang orang saat itu, kalau dia mati, maka sia-sia. Tak ada diat dan tak ada bayaran. Jelas tak? Tak ada diat, tak ada bayaran, tak ada qisas, tak ada benda. Free. Fahadar. Katanya, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سُتْرَةٌ أَوْ تَبَاعَدَ عَنْهَا. Jika tidak ada sutrah. Dan jika tidak ada sutrah, أَوْ تَبَاعَدَ عَنْهَا, ataupun jauh seorang anha daripada sutrah. Dia, kalau kita nak letak sutrah, mesti kita kena dekat di antara kita dengan sutrah. Jangan lebih daripada berapa hasta saat ni kita sebut? Berapa hasta? Jangan lebih daripada berapa hasta? 3 hasta. Maka jika tidak ada sutrah, au taba'ada anha, ataupun jauhlah ia seorang yang sembahyang anha daripada sutrah. Tak ada sutrah, ataupun jauh daripada sutrah, lebih daripada 3 hasta. Ketika tu kurihal murur, dah haram lah lalu. Hukum dia adalah makruh murur, makruh lalu. Cuma kadang-kadang dalam hal-hal tertentu tidak makruh. Contoh yang kita buat contoh tadi. Orang yang sembahyang tu disengelai sembahyang di tempat laluan orang. Sengelai dia sembahyang di tempat laluan orang. Maka di situ ada kecuaian daripada dia. Maka dah makruh lah. Orang lain lalu depan. Maka jika tidak ada sutrah atau jauhlah ia daripada sutrah, kurihal murur, makruh lalu. Makruh lalu. Sebahagian daripada ulama yang kata bukan makruh. Hukum dia adalah khilaful aula. Cuma jangan lalulah. Tapi kalau lalu sekalipun depan dia, oleh kerana dia tidak ambil sutrah, tidak ada sutrah, ataupun ada sutrah tapi dia jauh, baik, hukum dia adalah makruh lalu. Di sana ada pandangan yang kedua mengatakan bukan makruh tapi khilaful aula. Sebaiknya jangan lalu. Jelas tak? Jelas tak? Jelas Katanya walaysa lahu daf'u, dan tidak boleh baginya menodok. Dah kalau mung dak tak sutrah depan, mu nak tolak apanya? Orang lalu depanmu, sebab itu kecuaian daripada mu. Boleh faham? Itu maksud walaysa lahu daf'u, tolak. Katanya walau wajida fi saffin furjatan falahul mururu liyasturaha. Dan sekiranya mendapatilah ia seorang fi saffin, dalam saf, furjatan, akan satu ruang, falahu, maka harus baginya al-mururu, berlalu, liyasturaha, supaya menutupilah ia dia akan furjah saat ni. Jadi dia mari ke diam, tengok sah depan kosong seorang. Allah, wana mung dok gerak, aku dok gerak belakang dia pun dak naik, mari terlalu penuh, dia mari belakang. Dia pun terok. Ni lalu ni tak depan orang untuk memenuhi ruang hak di hadapan tu. Maka harus dia lalu. Harus, tak ada masalah. Faham tak lagi? Harus dia lalu. Baik. Sebab dia? Sebab makmum hak yang berdekatan dengan ruang tersebut, makmum hak yang berdekatan dengan dia, makmum hak yang berdekatan dengan kawasan hak yang kosong saat itu, dia telah melakukan kecuaian. Jadi apabila dia melakukan kecuaian, melintasi di hadapan orang yang melakukan kecuaian, maka tidak menjadi masalah. Jelas tak? Walau wajada fi saffin furjatan falahul murur liyasturaha, ataupun liyasturaha, supaya dia menutup dia akan furjah saat ini.
Babu sifati salah. Kata al-qiyamu ila salati wal qiyamu fi saf. Yundabu an yaquma laha ba'da faraghil iqamah. Yundabu an yaquma laha ba'da faraghil iqamah. Itu maksud dia. Ini bab pada membincangkan tentang sifat sembahyang. Disunatkan bahawa berdiri laha untuknya, untuk sembahyang, ba'da faraghil iqamah, selepas daripada selesai iqamah. Sunat begitu. Lepas daripada selesai iqamah, barulah berdiri. Barulah kita berdiri. Faham tak? Tapi kebanyakan kita ni, Tok Bila pegang je speaker, pakat berdiri belaka. Mazhab Imam Syafi'i bukan begitu. Sunat kita berdiri setelah daripada mana? Setelah daripada selesai qamat. Habis Tok Bila qamat, la ilaha illallah, baru bangun. Sunat buat begitu. Melainkan ada pengecualian. Melainkan kalau masjid tu besar, tebang-tebang buat lagu tu, maka akan jadi riundah ganas sekali lagi. Selesai qamat. Melainkan kalau masjid tu ramai orang, masjid besar orang ramai. Jadi kalau pakat berdiri selepas daripada selesai qamat, maka akan berlaku akan bolak uak kali. Cakap kita pakai benda bolak uak kali. Faham tak bolak uak kali? Faham kan? Jadi ketika tu tak ada masalah bangun awal untuk susung soft. Tapi sebaik-baiknya adalah kita duduk dalam soft dulu. Pernah dulu soft, kita duduk. Lepas daripada Tok Bila qamat, maka kita bangun. Baik. Kita dah soft dulu. Hak tadi anda sebut dah, hak yang kata kalau melainkan buat pengecualian ni. Sebut dah kan? Kalau orang ramai kan, buat pengecualian tak ni kan? Katanya wa yundabu as-safful awwal wa tasbiyatu as-sufuf walil imami akad wa itmamu as-saffil awwal fal awwal wa jihatu yaminil imami afdal wa jihatu yaminil imam afdal. Baik. Katanya disunat dia berdiri untuk sembahyang selepas daripada selesai iqamah. Dan disunatkan saf yang pertama. Saf yang pertama hukum dia adalah sunat. Sebab itulah Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebut, "Lau ya'lamun nas ma fi an-nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahamu." Maksudnya sekiranya manusia mengetahui apa yang ada pada azan dan ada apa yang ada pada saf yang pertama, kemudian mereka itu tidak dapati melainkan buat undian, nescaya mereka itu akan membuat undian. Jadi kalau manusia tahu kelebihan yang ada dalam bank, kelebihan yang ada dalam saf awal, akhirnya dia tidak mendapati kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mendapati untuk duduk saf yang pertama, melainkan dengan cara mengundi, maka nescaya mereka itu akan mengundi. Jadi nak kabarnya besarnya saf di hadapan. Sebab itulah sunat saf yang pertama. Tapi kalau rebut apa semua sekali, start daripada saf yang pertama sampai ke saf yang ke-30, rebut nak saf duduk depan saja, memang nak sudah bila sembahyang tak tahu. Acu nak kat takbir rawuh ni agak. Aku nak duduk pula, nak ambil lebih. Jeng. Faham lagi? Gana? Jadi ketika kita tak ada dah ruang untuk saf depan, kalau tak ada ruang saf depan, kita masuk saf depan dulu. Dia kadang-kadang orang ni apabila masuk sembahyang, elok masuk nak sembahyang tu, elok biar orang depan naik dulu. Dia tak gaduh nak naik. Tu jadi kan bermasalah begitu kan? Betul tak gitu? Baik. Jadi apabila untuk mengelak daripada gohong saf depan, maka sebab itulah syarat menekankan supaya orang hak sembahyang saat itu penuh saf depan dulu. Lepas tu saf yang berikutnya. Dan kalau penuh dah nak penuh warna lagi. Wa yundabu as-safful awal, disunatkan saf yang pertama. Wa taswiyatu sufuf, dan disunatkan membetulkan saf. Walil imami akadu, dan bagi imam lebih kuat lagi tuntutan. Jadi imam dituntut lebih kuat lagi dia membetulkan saf.
Kerana Nabi SAW ketika sembahyang sering memberi teguran kepada sahabat-sahabat dalam mendirikan saf mereka. Jelas tak? Sekali lagi jadi imam lebih kuat lagi tuntutan untuk menyuruh membetulkan saf. Kerana Nabi SAW ketika sembahyang Rasulullah yang membetulkan saf para sahabat. Sunat membetulkan saf. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disunatkan wa itmamu saffil awwali fal awwal. Menyempurnakan saf yang pertama lalu saf yang seterusnya. Al-awwal fal awwal maksudnya saf pertama dan saf yang seterusnya. Wa jihatu yaminil imam afdal, dan pihak kanan imam itu adalah lebih afdal. Duduk pihak kanan imam. Ni kalau sekiranya ada pilihan lah. Kalau tak ada pilihan, itu orang mana pun tak ada pilihan, nak ambil lagi. Ini ketika ada pilihan. Baik. Kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu perbahasan berkenaan dengan fardu sembahyang dan rukun-rukun sembahyang. Jadi untuk malam ni kita kena berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu akan datang. Dan kita mengharapkan, walaupun kita baca sikit, kita mengharapkan ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.